Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Norman Bino. Nombor kad pelajar saya 7009290353150001. Saya merupakan pelajar OUM Cawangan Kuala Terengganu. Untuk mata pelajaran bahan kejuruan EBML 2103, saya memilih bangunan Sultan Bersama untuk memperkenalkan ciri-ciri bangunan tembaga. Latar belakang pembinaan. Bangunan Sultan Bersama yang terletak di hadapan Dataran Merdeka adalah mercu tanda bagi Bandaraya Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia. Pada peringkat awal, nama bangunan ini hanya dikenali sebagai Pejabat Baru Kerajaan, New Government Office. Apabila Persekutuan Tanah Melayu dibentuk pada tahun 1948, bangunan ini dinamakan Sekretariat Persekutuan, Federal Secretariat. Tahun 1974, semua pejabat kerajaan negeri Selangor dipindahkan ke Shah Alam. Pejabat kerajaan Persekutuan Malaysia dipindahkan ke Jalan Duta Damansara. Oleh itu, nama bangunan ini ditukar kepada bangunan Sultan Abdul Samad, merupakan nama Sultan Selangor yang memerintah dari tahun 1857 sehingga 1858. Nama ini kekal sehingga sekarang. Di hadapan bangunan indah ini beberapa peristiwa sejarah berlaku. Di sini tempat di mana bendera Union Jack diturunkan pada 31 Ogos 1927 dan bendera Jalur Gemilang dikibarkan. Peristiwa ini menunjukkan berlakulah satu era dijajah kepada era masyarakat yang merdeka. Bangunan ini diwatakan sebagai warisan kebangsaan dalam kategori tapak warisan pada tahun 2007 oleh Jabatan Warisan Negara Kementerian Perpaduan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia di bawah Akta 645. Bangunan Sultan Bersama ini terletak di hadapan Dataran Merdeka dan kelak diraja Selangor. Ia terletak di Jalan Raja, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur, Malaysia. Jalan Raja dahulunya Gombak Road. Bangunan tersebut terletak pada satu tapak di antara pertemuan Sungai Kelang dan Sungai Gombak dan terkenal kerana merupakan satu tapak yang strategik, iaitu di tengah-tengah pusat Bandaraya Kuala Lumpur. Keluasan kawasan tersebut adalah 1034 hektar dan keluasan bangunan pula adalah 10,200 meter persegi. Di bahagian belakang terdapat Jalan Belanda yang kini dikenali sebagai Jalan Mahkamah Persekutuan. Kedudukan bangunan dikatakan strategik kerana terletak berhampiran dengan Dataran Merdeka, Kelak Diraja Selangor dan Masjid Jamek yang kesemuanya terletak berhampiran Sungai Gombak. Sebelum merdeka, bangunan Sultan Bersama merupakan sebuah pusat pentadbiran negeri Melayu Persekutu. Pejabat Presiden Jeneral, pejabat besar pos dan selepas kemerdekaan pula ia dijadikan sebagai pejabat setiausaha kerajaan negeri Selangor. Majlis Mesyuarat Negeri dan Perbendaharaan Kerajaan Bangunan Sultan Bersama ini juga menempatkan Mahkamah Agung Malaysia dan sebahagian daripada Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada tahun 1978. Pelan bangunan ini telah direka bentuk oleh arkitek dari British bernama A.C. Norman yang bekerja di Jabatan Kerja Raya Kuala Lumpur dan dibantu oleh jurutera juga berasal dari British, iaitu C.E. Spooner. Bangunan Sultan Abdul Samad ini sangat unik seni binanya dan merupakan di antara bangunan yang tersohor pada ketika itu. Pelan bangunan Sultan Bersama. Pelan bangunan ini berbentuk ladang yang mana di tengah-tengahnya terdapat satu dataran atau laman, iaitu segi empat yang dipagari oleh batas-batas pokok bunga. Kehadiran laman ini memberi pengudaraan kepada ruang lega di sebelah tapak dalam bangunan ini. Bahagian utama bangunan ini ialah anjung yang menghadap ke arah Padang Kelak Diraja Selangor. Apabila memasuki pintu utama bangunan ini, kita dapat melihat tangga berbentuk separuh bulatan yang menuju ke kamar-kamar hakim dan bilik-bilik Mahkamah Agung. Ruang pejabat bangunan ini hampir 100% dikelilingi serambi yang mana memberikan pengudaraan secara maksimal, terutama pada zaman ianya dibina, di mana memberikan udara secara maksimal, terutama pada zaman ianya dibina, tidak mempunyai pendingin udara. Kerja membangunkan bangunan ini telah menggunakan 4 juta batu bata, 2,500 ton simen, 18,000 pikul kapur, 5,000 paun tembaga, 50 tan besi keluli dan 30,000 kaki padu kayu. Bangunan ini siap sepenuhnya pada tahun 19. Bangunan ini siap pada tahun 1897 dan dirasmikan dengan secara gilang gemilang dengan ucapan Spooner yang menarik
mengenai sejarah pembinaan bangunan tersebut. Bangunan 2 tingkat ini mempunyai ketinggian 17.5 meter dengan menara jam setinggi 41.5 meter dan meliputi kawasan seluas 10,200 meter persegi. Reka bentuk dan binaannya berbentuk suara seni berasaskan seni bina Mogul dan Mu. Tingkat dan pintunya berbentuk melengkung seperti masjid-masjid di Cordoba dan Mesir. Ciri-ciri utama bangunan ini adalah ketiga-tiga kubahnya, menara jam besar dan arkid, serta lengkungannya yang luas. Ketiga-tiga kubah tersebut yang asalnya diperbuat daripada kayu dan batu bata dan dicat hitam telah diganti dengan kubah-kubah bersalut tembaga. Kubah yang terletak di atas menara jam besar diapit dengan 2 kubah kecil dengan tangga pilin menul. Kubah tengah agak luar biasa kerana ia adalah paduan 2 ciri tradisional kubah dan kios. Menara jam ini juga dan dibaiki dari masa ke semasa kerana menjadi waktu standard di seluruh Malaysia. Menara jam ini menyerupai Big Ben yang terdapat di kota London. Kerbai yang terdapat di bangunan ini adalah berbentuk ladang yang tajam dengan jarak antara 2 tiang yang berbeza-beza. Ianya dibuat daripada batu bata yang dicat hitam. Menara jam besar yang terletak di tengah-tengah diimbangi oleh 2 menara kecil di sudut bangunan. Tangga pilin di menara kecil menghala ke arah menara seolah-olah melambangkan keagungan bangunan ini. Beberapa bangunan pentadbiran di India dibina menggunakan style seni bina Islam atau Muhammadiyah style. Terutama bangunan Taj Mahal di Agra, India, terdapat unsur Islam pada gerbang tingkap berbentuk separuh lekung, kubah potong bawang dan struktur berbentuk minaret yang kebiasaannya terdapat pada seni bina masjid. Nilai estetika ini menjadi ikutan arkitek di India, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand dan negara Commonwealth yang lain. Seterusnya, penggunaan tembaga dalam pembinaan. Penggunaan tembaga dalam pembinaan. Pada tahun 1978, bumbung ditukar baru dan kubah kayu ditukar kepada kubah tembaga. Hal yang demikian menunjukkan bahawa penggunaan tembaga sebagai asas pembinaan sudah mula diguna pakai sejak lama dan masih diguna sehingga kini. Tembaga dikenali sebagai asas bahan pembinaan yang kuat dan tahan lama sehingga mencapai usia 10 tahun dan ke atas. Sekian, terima kasih.